Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab, bawakan anda edisi khas Parlimen 28 Julai 2020. Tumpuan hari ini, Barisan Kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memulakan langkah dengan misi menyelamatkan negara daripada pandemik COVID-19 seawal tempoh seminggu selepas mengangkat sumpah. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, di atas komitmen tinggi, kerajaan yang baru ditubuhkan itu mengenepikan soal politik dan memfokus kepada usaha mewujudkan langkah belum membendung pandemik itu. Bila Tan Sri Muhyiddin dalam seminggu tempoh mengangkat sumpah, kita berdepan dengan cabaran begitu besar, iaitu untuk menyelamatkan negara kita daripada COVID-19. Jadi belum dapat buat apa-apa lagi, sudah ada cabaran yang kedua untuk menyelamatkan negara kita supaya kita tidak merebak luasnya COVID-19 ini. Itu yang berlakulah. Jadi bila kita dah angkat sumpah, tak ada masa nak memikirkan yang hal lain. Yang pertama sekali, kita nak menyelesaikan masalah COVID-19. Itu yang ditubuhkan jawatan kuasa khas dan sebagainya, jawatan kuasa menteri-menteri kanan yang dan semua menteri terlibat untuk mentadbir negara, pastikan kita dapat mengekang penularan COVID-19 itu dulu. Bercakap semasa program Abas Orang Kamek di Kuala Lumpur pada Isnin, beliau juga berkata perjuangan berdepan pandemik COVID-19 masih diteruskan dan pada masa ini kerajaan mengutamakan pemulihan ekonomi negara. Kemudian, kena itu pemulihan juga ialah kita menumpukan macam ni, kita nak memulihkan ekonomi. Sebab kesihatan terjaga. Tapi kalau kesihatan jaga macam ni pun, mun poket kering, jadi sakit lain lagi. Nak sakit sik makan. Sakit palak. Sakit palak, macam-macam sakit lain timbul. Jadi yang kena jaga juga hal ekonomi, jadi kita kena jaga nguruskan negara kita. Laporan seterusnya, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB terus membangunkan projek-projek pembangunan yang tertangguh susulan penularan wabak COVID-19 sejak Mac lepas. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Henry Sum Agong berkata, KPLB melihat pembangunan antara bandar dan luar bandar perlu diimbangkan dan diberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat luar bandar. Menurutnya, pembangunan baru dan naik taraf kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik dan jalan raya juga terus dipertingkatkan. Kita bersyukur sekarang kerana kerajaan kita baik pun di negeri dan persekutuan mempunyai kebolehan dari segi peruntukan untuk membantu rakyat. Jangan ada yang berfikir kerajaan tidak melihat keperluan rakyat ini, tidak. Bercakap ketika ditemui UKAS semasa persidangan Dewan Rakyat hari ini, Ahli Parlimen Lawas tersebut menambah senarai-senarai projek yang sudah diterima akan dilihat sama ada boleh dilaksanakan tahun ini atau pada tahun depan. Selanjutnya pula, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan mempertingkatkan pengambilan anggota bomba dalam kalangan wanita di seluruh negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaruddin berkata, keputusan itu berdasarkan keperluan untuk golongan wanita mengisi skop kerja yang lebih melibatkan peranan mereka semakin bertambah. Jadi kerana banyak juga skop kerja-kerja yang kita percaya lebih elok diisi oleh pegawai bomba wanita, maka sekarang Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, saya sudah minta mereka meningkatkan lagi pengambilan anggota wanita. Bercakap semasa menjawab soalan Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini, beliau menyarankan agar syarat pengambilan dilonggarkan selain menetapkan kuota pengambilan bagi anggota bomba wanita. Saya juga telah menetapkan kota untuk bomba untuk mencapai, walaupun sekarang ada dalam 1,000 lebih kekosongan, kalau saya isi semua 1,000 tu perempuan pun tak cukup 30%. Tapi namun demikian, kita akan cuba tingkatkan daripada 5% mungkin ke 10% dahulu, dan dari situ mungkin kita akan tingkat dari masa ke semasa. Berita seterusnya, projek pembinaan klinik kesihatan jenis 6 di Kampung Semop, Pulau Beruit dijangka ditender semula pada Ogos 2020. Timbalan Menteri Kesihatan 2, Datuk Aaron Argo Dagang berkata, buat masa ini perkhidmatan kesihatan disampaikan ke selatan Pulau Beruit melalui pasukan kesihatan bergerak darat atau Village Health Team VHT dari Klinik Kesihatan Daro.
Jelasnya lawatan akan dibuat secara berkala iaitu selama 5 hari pada setiap bulan ke 5 buah kampung di Pulau Berwit iaitu Kampung Semop, Kampung Saai, Kampung Kut, Kampung Sebakok dan Kampung Sedi. Memanglah saya pun melihat daripada kronologi of event kepada klinik kesihatan Semop ini memang amat melirukan dari 2017 kepada 18, 19, 20. Sekarang ini memang kita sudah membuat keputusan untuk makluman tender ketiga akan diiklankan pada minggu depan, ya, minggu pertama bulan Ogos ini, dan saya juga mengharapkan selepas ini kita dapat menjalankan pembinaan bagi klinik kesihatan ini. Beliau berkata semasa menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Tanjung Manis, Yusuf Abdul Wahab pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Yusuf Abdul Wahab, pembinaan klinik kesihatan jenis 6 Kampung Semop amat diperlukan bagi menyediakan kemudahan kesihatan kepada masyarakat di sebelah selatan Pulau Berwit. Kata beliau, pembangunan klinik kesihatan Kampung Semop amat dinantikan oleh penduduk setempat memandangkan tiada kemudahan kesihatan yang berdekatan. Jadi kalau kementerian boleh menaikkan keperuntukan untuk klinik ini, maka pembinaan klinik ini akan berjalan selepas ini dan tidak ada penangguhan lagi lah disebabkan oleh sebut harga yang terlampau tinggi. Inilah harapan saya sebagai wakil rakyat di kawasan ini, sebab kawasan di sini di Kampung Semop di selatan Pulau Berwit tidak ada klinik yang berdekatan. Tempat klinik-klinik yang terdekat terletak begitu jauh daripada kawasan ini. Bercakap ketika ditemui UKAS hari ini, Yusuf memberitahu menerusi projek tersebut ia bukan sahaja dapat memberi perkhidmatan kepada Kampung Semop namun juga kepada penduduk dari kampung lain dan pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah di situ. Dan memandangkan di masa hadapan di mana RGC Semop, Rural Growth Center Semop akan telah pun dibina, dah siap pembinaannya, dan di mana terdapat 300 rumah telah siap dibina, dan apabila rumah-rumah itu didiami, tidak kurang daripada 1,500 orang akan berada di RGC Semop. Jadi keperluan untuk mengadakan sebuah klinik di Semop adalah sangat mendesak. Jadi itulah kita berharap pada tender kali ini, iaitu pada bulan depan, bulan Ogos, selepas tender dan dengan harga yang sesuai, mungkin dengan peruntukan yang lebih, klinik ini akan dapat dibinakan dengan jayanya. Dan inilah projek yang dinanti-nantikan oleh penduduk di kawasan selatan Pulau Berwit. Sekian bersama saya Fizah Munirah dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.